Oh, je. Kita dah boleh rasanya bersama dengan Abang Ali. Kan? Tapi sebelum aku nak jemput Abang Ali ni kan, aku pernah jumpa Abang Ali Gaban ni rasanya sekali je. Aku pernah pergi JB. Kita Lokin pernah ada macam buat event kecil je dekat Compound Goods. Masa tu lah first time aku jumpa Abang Ali. Sebelum ni hanya kenal di Facebook je lah. So dia seorang penulis, seorang pengembara dan juga seorang penyelam tegar. Burung alang-alik daripada Malaysia ke Jepun untuk bawa barang. Alright, so kita boleh terus bersama dengan Abang Ali, Ali Gaban. Sekarang kita tanya dia, apa nama nak ada Ali Gaban? Assalamualaikum bang. Udah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Okey, suara okey Okey, semua okey, alhamdulillah. Maaf lah awak muka dimah sikit tadi. Bagi orang masuk dulu. Bagi orang masuk dulu. Alright, apa khabar bang, sihat Alhamdulillah sihat Alhamdulillah. Terima kasih terlebih dahulu terima kasih kepada Lokin, PG and the team, kawan-kawan yang lain Yang saya pun yang macam yang kawan-kawan yang lain tu first time juga jumpa kan. Yang macam Abang Hafiz kita pun sekali first time kita jumpa di compound. Lepas di compound tu yang seorang lagi tu siapa nama rambut panjang tu? Ya, Encik Zaidi. Yang itu kita jumpa dekat The Culture. Oh, betul. Dia pergi approach suruh Ali Gaban buka store kat Lokin. Masa tu kan. Betul. Maknanya kita founder Lokin alhamdulillah lah kita dah jumpa semua kan. Cumanya kita nak tinggal jumpa dia punya yang backstage punya orang lah belum jumpa lagi. Oh, ramai bang. Malam ni ramai. Ada 1 2 3 4 ada lebih dalam 11 orang kat sini. InsyaAllah lah kan. Nanti lain kali lah ada rezeki bila. Ya, mungkin boleh buat apa program kat sini ke kan? Sempena mempromosi buku. Kan? Boleh insyaAllah nanti ada. Yalah nanti kita setting lah insyaAllah. Okey, sebenarnya memang lah jemput ni nak sembang pasal buku lah. Kan? Tapi sebelum kita masuk ke buku tu mungkin ramai dah kenal. Kan? Memang mungkin ramai dah kenal Ali Gaban siapa kan. Tapi cuma mungkin boleh kita cerita sikit kan. Apa relevannya kami menjemput Ali Gaban, saudara Gaban selain daripada promosi buku adalah abang biasa run ke Jepun dan juga full time seorang seller kan. Bukanlah full time tu adalah penulis kan. Dia adalah seorang seller. So boleh cerita macam dia punya starting point lah kan. Starting point dia adakah starting pointnya mengejar keuntungan yang berlipat kali ganda. Yang biasanya orang nampak kan daripada luar, wah memang baju band ni beli 30 jual 3,000. Ataupun ada benda lain kan. Ada benda lain yang trigger benda tu kan. Kita ni lah dulu kita jemput kawan-kawan dulu. Okey. Boleh share dulu. Masuk insya-Allah boleh apa? Macam biasalah kita joki waktu live jual barang Yang sudah masuk boleh like and share. Saya sebenarnya lemah bang nak jadi joki jual barang ni. Kita share dulu lah share dulu. Cumanya untuk malam ni kita tak dapat nak tunjuk actual buku pun sebenarnya. Sebabnya proses masih lagi dalam percetakan masih lagi berjalan. Dan kita pun dah dapat actual date bila buku keluar iaitu 21 hari bulan 9 Itu sedikit makluman tentang perjalanan buku kita lah. Okey guys, boleh share dulu. Masri Masugi join. Terima kasih. Masuk. Kita ada bersama dengan saudara Ali Gaban. Jerung tak ada bang malam ni. Jerung minggu depan. Yelah, Jerung berniaga malam ni Jerung berniaga. Berniaga. Siapa lagi masuk tu? Okey, boleh like Jojo. Dahsyat live power. Aduh. Skoda. Okey. So buku memang belum ni lah. Tapi pre-order dah dibuka sekarang lah.
Tapi apa tu, kalau ada persoalan tentang buku, kalau ada nak tanya kan, sebab saya pasti dan yakin masih ramai lagi di luar sana yang masih keliru. Buku ni sebenarnya buku apa kan? Betul. Adakah buku macam mana? Ya, dia banyak persoalan. Boleh cuba tanya nanti dalam live. InsyaAllah mana yang kita boleh jawab, kita akan cuba jawab lah. Mana yang kurang jelas tu, kita cuba bagi penjelasan kan. Mana tahu berminat, boleh terus pre-order ke macam mana ke kan. Betul. Mungkin dah ada yang dalam ni, dah ada yang dah order juga kot kan. Sebab rasanya dah lebih 2 minggu kot dah buka order kan. Dah boleh 2 minggu dah. Okey. Terbaik Lokin. Terima kasih bang. Abang Muhammad Sagor kita semalam pun ada. Okey. So kalau macam pre-order tu, setakat ni memang boleh PM Abang Ali lah untuk order. Boleh terus direct dengan saya dan Roslan lah, sebab untuk pre-order ni kita setakat ni untuk 2 orang ni dululah yang akan handle. Okey. Dia memang Ali Gaban dengan Roslan lah yang macam dia punya pengarang buku lah. Sebabnya idea asalnya memang daripada Roslan lah kan. Sebab saya pun waktu tu baru selesai terbitkan saya punya buku yang pertama lah. Selesai terbit buku pertama dan saya pun baru balik daripada Jepun tak silap waktu tu. Sekejap kita ambil gambar dia. Pada yang baru join, dah ada 65 orang masuk. Terima kasih. Boleh share lagi. Ya, ini buku pertama yang ini buku pertama lah. Buku pertama yang kita lepas saya terbitkan buku ni, waktu tu Roslan datang lah kan. Saya pun baru balik daripada Jepun lah. Lepas keluar buku, saya pun merayau juga ke mana-mana kan. Kita pergi ke Indon lah, apalah semua. Jadinya nyambung ke Jepun, balik daripada Jepun tu, Roslan datang. Roslan datang, dia trigger dengan persoalan, aku teringin nak buat buku. Kan, buku baju vintage lah. Macam biasalah yang kita pernah tengok baju-baju yang sebelum ni kan. Yang buku-buku daripada overseas tu. Maknanya dia cerita benda yang macam tu lah. Dia teringin nak buat buku. Kata boleh je. Boleh je buat buku, senang je kan. Kalau kata takat gambar, tak cerita panjang-panjang ni, insyaAllah kita boleh gagah lah kan, takat berdua. Sebab buku yang ini kita dalam ni ada 20 orang. Jadi waktu permulaan nak buat buku tu, tak adalah orang kata bimbang sangat kan nak mengarang buku tebal-tebal ni seorang-seorang. Ralat juga. Jadi alhamdulillah lah waktu tu dia kata nak buat buku yang ada gambar. Yalah basic, standard macam selera kita kat Malaysia. Kalau kata menyelam tu, antara detail-detail yang kita tengok, yalah baju kan, material, lepas tu tag, lepas tu copyright. Paling-paling benda tu kalau kata cukup sifat semua sekali, boleh agak lah sama ada baju ni ori atau tak kan. Boleh agak baju ni repro, boleh agak baju ni fake, macam mana semualah. Jadinya konsep macam itu kita kata boleh sangat buat kan. Cumanya bahan kena ada lah. Lepas tu kita fikir sikit lah konsep dia macam mana semua kan. Bahan dia kena ada baju je lah kan. Baju je lah, baju. Maknanya baju yang betul-betul depan mata, yang kita boleh pegang, yang kita boleh tengok, yang kita ambil gambar sendiri kan. Jadi waktu tu, yalah saya pun waktu tu permulaan baru nak kenal Roslan secara rapat kan. Jadinya sebelum tu kita dah kenal gitu je lah kan. Maknanya pernah berjumpa sekali waktu di Sabah, event sekali. Lepas tu ada datang, yalah selisih menyelam macam tu je lah. Kenal pun atas dasar bandel lah. Memang mana-mana kawan-kawan yang sekarang kenal pun memang atas dasar bandel je kan. Waktu tu dengan gaji pun, waktu tu tak silap saya event di Sabah tu saya dengan gaji kan. Atas dasar bandel baru kita orang melukis sama-sama. Bukan dah first kenal pasal kaligrafi ke apa? Bukan. Maknanya dia kenal di kaligrafi. Lepas tu main bandel juga. Maknanya ngam. Terus jalan sekali. Alright. Tapi dalam masa yang sama, masa tu pun menjual jugalah kan? Waktu tu kalau nak throwback ke belakang lagi, saya belum menjual lagi waktu tu. Dia punya starting point dia waktu saya mula-mula nak cari dana nak ke Jepun.
Waktu tu saya start menjual. Sebelum tu yalah kita pun yalah tak berduit mana juga kan, struggle juga kan, nak kena yalah waktu tu nak kenal barang lah, nak membeli lagi, betul nak menjual lagi. Kadang-kadang ada barang yang dah datang dengan harga modal kan. Tapi ya proses belajar dia kat situ, proses belajar dia. Tapi dia beza lah dengan buku first tu, dia lebih kepada travelling lah. Travel tak ada kaitan dengan bundle pun. Tak ada kaitan dengan bundle pun kan. Tapi yalah benda tu termasuk dalam proses lah kan, proses. Dia ada sahabat Kancan Tirana. Assalamualaikum. Terbaik sahabat. Waalaikumsalam. Terima kasih. Muhammad Safar Muhammad Daud join. Okey. Boleh share lagi? Boleh share? Kalau ada soalan kepada saudara Ali Gaban, kenapa dia bertajuk hikayat baju terpakai? Contohnya soalan tu. Ada orang tanya ke bang? Dia jadi hikayat. Dia sebenarnya proses pemilihan tajuk pun ada beberapa tajuk yang kita dah listkan kan. Sebenarnya hikayat tu sendiri, hikayat baju terpakai tu kan, kita mengambil kira sebab konsep buku ni, hala tuju buku ni, kita tidaklah nak orang kata nak mengetengahkan sejarah terlampau, orang kata terlampau sejarah lah kan pasal buku. Ya. Jadi bila ialah melibatkan sejarah yang terlampau berat ni, kadang-kadang ialah kerjanya pun makin banyak. Kajiannya pun kita pun kadang-kadang mungkin akan tak jumpa jalan dia pun. Jadi banyak faktor ialah sebab kita pun nak deal dengan baju bukan selai dua. Kita nak deal dengan ialah kalau kata jilid 1 pun dah ada hampir 250 lebih helai baju. Nanti kita nak sambung dengan jilid 2 lagi, jilid 3 lagi. Mana tahu lepas ni bersambung lagi jilid 1 edisi kedua pula. Kan? Jadi kalau kata kita nak mengekalkan konsep yang kalau kata kita nak masukkan sejarah apa semua, bila terlampau berat. Yalah, dengan lagi nanti ada faktor-faktor yalah boleh mengundang perbalahan kan. Jadi kita tak mahu kehadiran buku hikayat ni mengundang perbalahan atas dasar sebab perselisihan faham tentang yalah sejarah kau mana kau dapat, sejarah aku lain pula kan. Jadi kita tak mahu benda-benda macam itu. Jadi kita simplifykan, kita ketengahkan basic baju, maknanya pengenalan asas, fakta asas, dan selebihnya kita relatekan dengan kisah-kisah yalah macam mana baju tu hadir dalam kehidupan seseorang. Jadinya di situlah terrelate dengan hikayat tu. Hikayat maknanya baju terpakai tu bagaimana kisah dia mewarnai kehidupan seseorang. Jadi okeylah, ngam lah dengan hikayat. Ada juga beberapa tajuk yang lain, tapi itulah setelah kita susun dan timbang-timbang macam tak berapa nak kena pula kan. Jadi alhamdulillah kita pilih hikayat baju terpakai lah. So, dia berapa muka surat? 300 untuk jilid 1 ni ada 302 muka surat lah. 302 muka surat. So tu macam kat skrin ni, jilid 1 ada bab muzik. Jilid 2 apa tu tak nampak. So dia planning dia 3 jilid lah. 3 jilid setakat ni 3 lah. Setakat ni 3 yang kita rasa selera di Malaysia ni ngam lah kan. Ya. Tapi setakat ni kalau di Malaysia belum ada yang buat lagi lah rasanya kot. Itulah saya pun beranggapan begitu sebab saya pun dulu mengharap juga orang lain keluarkan buku. Kita pun menunggu juga. Tapi yalah dah tak ada orang lain buat, kita cuba buat lah kan. Tapi, jadi harap-harap untuk dengan adanya buku ni mungkin mampu merintis satu jalan baru lah kan dari untuk dunia bandel kita sendiri. Yalah mana yang mungkin yang dah menyimpan baju dari tahun 80-an ataupun 90-an sendirilah cukup kalau kata 10 tahun saya rasa baju dia memang dah banyak. Jadi mungkin dengan terbitnya buku ni mampu orang kata membuka cabang baru buat kolektor yang ada. Ya maknanya kalau kata sebelum ni kita dalam bundle ni ada jual dan beli kan. Jual beli online, jual beli live.
Mungkin lepas ni kalau kata kolektor-kolektor yang terasa yelah tak mau menjual pun barang tapi yelah nak buat buku. Maknanya itu satu cabang baru lah. Cabang baru untuk kita yelah untuk pelbagaikan lagi aktiviti dalam seni bandel kita, dunia bandel kita ni lah. Ya. Pada saya nampak benda tu macam satu proses kitaran jugalah. Ada benda buku-buku macam ni, orang boleh rujuk, boleh dapat minat lah. Dia orang boleh memupuk minat. Wah skema pula kan. So bila ada minat yang menjual tu utamanya, mestilah cari orang yang ada minat. Barulah ada tarikan kat situ. Dia punya jumpa dia bang kan. Dia punya pasangan dia. Supply dan demand. Yalah. So itulah yang saya nampak lah. So, kami macam di Lokin respect lah pada usaha yang Abang Ali dengan Abang Roslan buat untuk buku ni. Dan harap Lokin akan ada limited edition lah dekat Lokin nanti kalau orang boleh beli. InsyaAllah boleh. Sebabnya kita pun planning kita pun berperingkat sebenarnya untuk permulaan ni. Yalah kita cuba usaha dengan apa yang kita boleh buat dulu. Dan selepas-lepas ni ada juga mungkin kita akan cuba approach library-library yang berkaitan. Maknanya kita cuba tembuskan benda ni lebih daripada maknanya setakat ni mungkin sekadar circle geng-geng bandel mungkin kan. Kita nak cuba benda ni jadi lebih daripada maknanya orang luar bandel pun tahu benda ni kan. Maknanya mungkin dengan buku yang ada ni dapat approach orang-orang selain daripada kawan-kawan bandel kita kan. Maknanya itulah untuk presentation yang kata dapat dia orang selesa kan. Mana nak tahu. Kita cuba usahakan lah. Proses nak dapat gambar baju semua tu memang kena pergi kat rumah kolektor semua lah. Setakat yang untuk buku yang dah jalan ni dia orang hantar baju pada saya lah. Kita proses di sini. Sebabnya kadang-kadang cuma ada satu je yang kita pergi rumah kolektor kita ambil gambar. Yang lain-lain semuanya hantar baju ke sini lah. Sebab memang kita pun ada spek yang kita nak kena jaga kan, macam lighting. Yelah kan. Sebab kalau takat selai 2 mungkin kita boleh pergi rumah kolektor ambil gambar balik kan. Tapi kalau dah banyak kan, ratus-ratus selai yang kolektor pun ramai, yang silent kolektor pun ramai juga kan. Betul. Semalam pun Tok Lee pun dah bincang kan, dah bincang apa semua. Sebab untuk hasilkan buku Hikayat Baju Terpakai ni, untuk jilid 1 ni, saya untuk jilid 1, 2, 3 ni, saya rasa tak sampai 10 orang pun kita deal baju yang ada. Hampir 1000 ni kan, tak sampai 10 orang. Bayangkan kalau kata mana tahu lepas ni ada tim yang nak buat kan, contoh tim Johor ke, tim Melaka, tim mana dia nak keluarkan edition dia orang sendiri. Bayangkan dia orang berkumpul, tak tahulah berapa jilid boleh buat keluar kan. Ya. Itu kalau buat pameran tak tahu berapa besar lah sebenarnya, sebab yelah terlampau ramai yang tak tahulah. Yang silent lah, macam yang kita jemput kejap lagi pun silent juga tu kan. Tahu-tahu banyak yang bakal nak jual ni kan. So dia macam mana mungkin buku ni boleh menjadi orang kata apa pengenalan diri buat siapa-siapa kolektor yang silent. Macam contoh dia orang tak nak ke depan kan, bertemu dengan orang ramai. Cukup dengan buku saja pun dah okey dah. Kan dikeluarkan oleh siapa. Maknanya pengganti diri lah mungkin boleh kan buku ni. Saya rasa lah tu kata dia satu cabang baru yang kita pun kadang-kadang sebenarnya tak boleh nak fikir lagi macam mana dia berkembang, macam mana hala tuju dia. Maknanya kata dia masih dalam proses yang kita pun sendiri tak tahu kan. Nak kata try and error pun ya juga try and error. Mungkin cuba je lah, benda kena cuba kan. Yelah. Tapi lebih memang dekat yang depan dia minat lah. Passion tu lah yang dulu. Dia pergi dengan passion lah. Okey. Relate dia tetap sama lah. Betul. Okey. So next plan lah macam dah keluar nanti jangkaannya 27 September ya. 21 September. 21 September. Okey. Lepas tu ada next plan ke? Dia macam ada buat ada apa planning berkaitan dengan pelancaran ke apa ke? Pelancaran insya-Allah kita pun sebenarnya sebab hari tu kita tak dapat tarikh yang khusus lagi. Jadinya kita pun tak boleh nak decide dia punya launching bila dia punya launching tu bila kan. Jadi alhamdulillah kita pun dah dapat tarikh dia.
Mungkin dalam waktu terdekat ni insya-Allah kita akan umumkan lah bila waktu tarikh launching ni lah. Kan. Okey. Ni ada soalan ni Abang Ali. Dalam satu page berapa baju yang ada info? Okey. Berkenaan dengan info, semua baju ada info. Cumanya ada sebahagian baju je yang ada kisah-kisah dia. Okay. Sebab asal kalau ikutkan saya nak tulis semua sekali baju tu kisah-kisah dia lah. Tapi bayangkanlah kalau kata satu baju semua ada kisah. Hari tu saya dah susun, dia hit sampai 500 muka surat. 500 muka surat memang tebal betul lah. Jadinya bila saya proses dengan quotation apa semua, kita kalah dekat modal dan masa lah. Kalau modal dan masa, saya terpaksa rombak balik. Kita cut tinggal lagi 20 line lebih macam gitulah. Ada kisah masing-masing lah. Jadi kalau kata kita himpunkan jilid 1, jilid 2 dan jilid 3, insya-Allah ada dalam 60 hingga ke 70 kisah lah. Saya rasa memadai kot untuk 3 jilid ada 70 kisah. Kalau kata terlampau banyak, tak apa, kita try and error dulu. Mana tahu kalau kata ada permintaan, maknanya orang okey, boleh buat proceed, mungkin akan datang keluar satu jilid lagi yang semua ada kisah kan. Ya. Tapi kebanyakan baju band pun campuran lah pilihan dia, bukan hanya macam ada satu jenis semuanya yang mahal ke ataupun tak, kita meraihkan yalah, nama pun sebenarnya hikayat baju terpakai. Kita tak ada highlightkan hikayat baju vintage, kita tak ada highlightkan hikayat baju termahal. Tak ada. Kita ambil kira baju terpakai, cuma kita mengambil kira baju-baju terpakai yang boleh dijual. Senang ceritanya gitulah. Boleh dijual. Kan? Yang boleh dijual, sebabnya kita mengharap juga benda buku ni boleh menjadi rujukan untuk sesiapa yang baru nak mula berniaga. Betul tak? Betul. Jadi betul. Kalau kata dia tengok sekali lalu ataupun ambil masa lah, mungkin dalam masa seminggu dia belik sungguh-sungguh buku ni kan, dia tengok perbandingan yang ada. Tak perlu semua design baju print pun ada dalam buku tu, tapi kalau kata dia tengok semua sekali detail yang ada, insya-Allah lah dia boleh agak baju ni boleh jual, baju ni mana kata untuk harga atau modal itu terpulang lah kan, masih standard lah masing-masing, sendiri menyelam, sendiri berapa dapat, nak jual apa sendiri mau ingat lah kan. Pitih demo duit kahwin lah. Barang kahwin sebabnya benda tu kalau kata kita sentuh sekalipun, itulah boleh menyebabkan perbalahan yang tak berkesudahan. Kita cuba elakkan juga. Betul. Tapi secara asasnya, insya-Allah dia dapat bantulah. InsyaAllah. Dia macam melengkapkan apa, rencah dalam kan, sebab benda tu dah lama orang luar buat kan, mesti ada sebab kan, kalau dia bukan buat saya saja je kan. So itulah, kalau ada apa-apa lagi soalan yang untuk Abang Ali yang mana yang baru join, Tok Adi bundle dan share, thank you, terima kasih Tok Adi pun kita akan jemput live kan nanti. Syah terbaik lah Liga Ban. Alright. So kami di Lokin dan juga ni memang mendoakanlah supaya semuanya lancar lah pada pihak Ali Gaban dan juga Roslan. Itulah sebenarnya saya pun buku ni saya tak rasa yalah, walaupun kita cuba buat, saya antara yang terlibat penuh. Saya beranggapan buku baju terpakai ini merupakan hasil usaha kita semualah, kan. Yang terutamanya kawan-kawan bandel kita lah kan, yang berusaha keras, live siang malam, yang berjualan di tepi jalan, yang berjualan di tapak expo, yang berjualan di tapak event, yang ke sana kemari. Yalah, ini kita orang kata apa? Hadiah buat kita semualah, buat kita semua. Sebab kita tahu penat susah nak mendapatkan barang. Yalah, nak menghasilkan dia, nak ngumpul satu-satu baju sampai jadi banyak tu bukan kerja yang senang lah. Mungkin orang tengok, oh lah sedap lah dia boleh jadi kolektor, boleh buat buku. Kan? Nak menghimpunkan 10 helai baju kan,
kalau kata sebelum dia jadi buku nak mengumpulkan bahan, tak kisahlah mengumpul bahan ke ataupun nak kumpul sebagai kolektor pun bukan senang. Kita pun dapat rasa walaupun saya pun bukan kolektor tapi kita dapat rasa lah susah payah dia kan. Dengan nak membela baju tu lagi. Itulah dia punya, korang kena beli dululah. Kena beli dah baru ada dia punya connection dia, engagement dia. Sebab yang menghasilkan tu pun juga datang daripada peniaga jalanan juga, datang daripada penyelam juga. Kan? So korang dapat rasa lah dia ada connection kat situ. Dan benda tu macam Abang Ali cakap tadi lah, kita bukan nak beratkan pada info ataupun fakta ataupun perbandingan harga kan, tapi kita lebih kepada dia punya cerita sebalik dia lah kan. Yalah, kita chill lah, mana senang cerita buku tu kata chill lah. Dia boleh datang dengan pelbagai cara kan, sama ada nak datang sebagai rujukan boleh, nak datang sebagai mengenang-enang baju lama pun boleh kan. Contoh aku pernah ada baju lama ni, baju ni pernah ada dah jual. Nak throwback balik pun boleh kan? Boleh. Nak jadikan katalog pun boleh. Betul. Nak tengok geli-geli pun boleh. Jadi pelbagai. Boleh. Dia boleh, tak ada masalah. Mesti ada yang dah tunggu tu bang. Dia ambil baju dia yang gambar sama dia tangkap post. Betul. Kan. Selalu buat gambar tu majalah bukan bahasa kita. Ni bahasa Melayu. Betul. Kan. Lainlah sikit feel dia kan. So sebab kita target memang baju-baju dalam tu memang selera dalam kita punya negara lah. Dalam negara kita. Kita punya selera, boleh nampak bang. Boleh perasan dia, kita ada kita punya selera kan. So betul kita kena sokong lah benda-benda macam ni. Dan juga itulah macam saya cakap tadi, kami mendoakanlah semua akan lancar kan. Dan kalau ada apa-apa yang kami boleh contribute kan, kalau kami pun di posisi yang antara buyer dan seller. Kami dia adalah posisi yang di tengah-tengah tu, kami boleh cuba contribute apa yang kami mampu lah untuk menyokong usaha-usaha macam ni. InsyaAllah boleh. InsyaAllah. So okay, baru ramai lagi yang join ni. Aiman Rosli baru join, terima kasih. King Pali, Steady Ali, terima kasih bang. King Pali, Wan Kobin. King Pali King Pali Azmi. Saya dulu jumpa dia waktu dekat Popfest. Sebenarnya ramai kawan-kawan, bila kita dah meningkat umur ni kan. Kita pun dah mula berpindah ke mana-mana. Jadi kadang-kadang itu pun satu kisah tu kan. Nak kena throwback juga kan. Tapi itulah. Tapi mungkin dengan baju-baju ni kita boleh throwback balik kawan-kawan lama kita. Alhamdulillah juga, best juga kan. Kadang ada benda-benda kecil-kecil tu je kan. Contoh kita pernah terpakai baju fake kan. Tapi yang ada dengan kita masa tu je tahu. So kadang-kadang bila terkeluar baju tu balik kita ingat masing-masing, ingat sendirilah kan. So benda macam tu lah. Salam Tuan Ali Gaban, Muhammad Rizwan bin Basiran. Terima kasih bang join, boleh share lagi. Sekejap lagi kita ada sesi jualan pula. Jangan ke mana-mana. Mana yang nak menembak nanti tu, kita nantikan ada 34 lai t-shirt band yang seller Syafiq Suib nak jual. Dia nak buat beat, nak buat lock, macam-macam lah sekarang ni, taktik kan, skill. Benda tu perlukan skill juga tu nak jual live ni kan. Nak jadi joki live tu. Steady bang, Kamsani Abdul Manan. Terima kasih bang Kamsani join. Okay Bali. So kita sekejap lagi nak teruskan dengan sesi jualan. Boleh. Dan kami terima kasih banyak lah sebab sudi join untuk sedikit sesi pendek kita malam ni. Dan itulah, kalau ada apa-apa program, ada apa-apa rancangan untuk ke Ipoh ke apa ke, boleh roger-roger. InsyaAllah nanti ada apa-apa, kalau kata ada apa-apa rancangan ataupun planning, insyaAllah kita akan maklum lah. Kita akan war-warkan dulu dan kita akan maklum juga kan, mana-mana kawan-kawan kita, insyaAllah lah boleh. Ya. So ada beberapa lagi planning yang masih dalam perancangan sebenarnya. Dan masih orang kata dalam proses proposal dan baru dalam proses baru nak risik meminang baru kan. Kalau kata dah confirm, insyaAllah baru kita akan maklumkan lah. Okey, terbaik bang Ali. InsyaAllah kita doakan semuanya berjalan lancar lah Bali. InsyaAllah. Kalau kami ada ke JB nanti kami roger-roger pula. InsyaAllah boleh, tak ada masalah. Tapi Taman U dah buka berniaga? Dah meriah dah. Oh, syok lah. Siapa-siapa yang berdekatan, kalau kata ada yang datang ke JB, bolehlah singgah ke Taman U Street Market.
Taman U Street Market. Saya dulu berjualan di sana, cumanya sejak lepas PKP barang pun dah habis, kan? Barang pun dah habis. Tak tahu nak jual apa dah. Dan kita pun waktu tu sibuk dengan proses untuk buku. InsyaAllah kalau kata buku siap, mungkin saya akan berjualan balik di sana lah, dengan mungkin jual buku lah. Jual buku di sana. Mana yang berdekatan area Johor ataupun Johor Bahru, nak chill-chill, nak menyelam cari barang, boleh datang Taman U Street Market lah. Kita orang buka setiap hari, melainkan hari Sabtu kita off. Hari Sabtu kita off. Ada 2-3 hari juga yang kawan-kawan Taman U Street Market ni dia pergi ke Dahlia Street Market. Alright. Cun. So mana yang berdekatan boleh singgah nanti di Taman U. Hadir share sobat. Penaik view sikit sobat. Akhir Bandar. Terima kasih Puan. Itu Roslan baru masuk. Dah habis ke? Dah nak habis bang. Tadi kita baru je start lagi. Tapi lepas ni kita akan terus ke sesi jualan lah. Tadi kita dah sembang dengan Abang Ali dah sikit. So korang yang berminat ataupun nak ingin tahu lebih lanjut lah tentang hikayat baju terpakai, hasil karya Ali Gaban, boleh PM dia direct. Ataupun dah boleh buka pre-order sekarang ni Ali pre-order dah buka dah. Dah boleh buka pre-order. PM saja. Dan insya-Allah dah release nanti, ada available jugalah di Lokin nanti insya-Allah. Ada sikit limited edition. Alright. Okey Wali, terima kasih banyak. InsyaAllah nanti kita jumpa lagi. Sama-sama. Kami di pihak Lokin ucapkan ribuan terima kasih kerana sudi join. Dan saya pun terima kasih banyak lah bagi peluang kan. Kadang-kadang kalau kata live tu, live berjual je lah kan. Live yang selebihnya. Kadang-kadang kita pun tak tahu juga nak cerita apa kan. Kan, itulah. Tak ada yang bertanya, kita pun tak ada nak bercerita. Tapi kita buat style macam ni saja je. Padahal tak adalah nak formal sangat kan. Santai-santai je. Okey Wali, insyaAllah. Okey. Alright, nanti follow nanti ada nak jual, nak bid baju ke lagi. InsyaAllah. Alright, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, itu dia tadi kita dengan saudara Ali Gaban. Pot baik tu Izrana.